Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Abang Haji Openg kepada semua murid tingkatan 1 dan tingkatan 4. Diharap semua murid berada dalam keadaan sihat walafiat dan kekal bersemangat meneruskan PDPR dalam norma baharu. Memandangkan sesi persekolahan tahun 2021 dilaksanakan secara PDPR, maka program orientasi unit bimbingan dan kaunseling tingkatan 1 dan tingkatan 4 tahun 2021 juga dilaksanakan dalam talian. Unit bimbingan dan kaunseling mempunyai 2 orang guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa, iaitu yang pertama, Cikgu Zamli Toti dan saya, Cikgu Rosila binti Ahmad. Apakah yang dimaksudkan dengan bimbingan dan kaunseling? Iaitu proses menolong manusia belajar mengenali diri, persekitaran dan cara-cara mengendalikan tugasan dan perhubungan dengan orang lain. Di unit bimbingan dan kaunseling, perkhidmatan yang disediakan adalah untuk membantu pelajar tentang satu, berkaitan dengan kerjaya, yang kedua, keperluan belajar dan yang ketiga, tempat untuk berkongsi masalah. Untuk makluman anak-anak murid, sesi kaunseling terdiri daripada 2 jenis, iaitu yang pertama kaunseling individu dan yang kedua kaunseling kelompok. Proses sesi kaunseling ini akan diadakan dalam bilik kaunseling yang kondusif. Fokus perkhidmatan bimbingan dan kaunseling terdiri daripada 4, iaitu pertama, pembangunan dan perkembangan siasat diri murid. Kedua, peningkatan disiplin diri murid. Ketiga, pendidikan kejayaan murid. Dan yang keempat, psikososial dan kesejahteraan mental murid. 5 matlamat kaunseling. Yang pertama, perubahan tingkah laku. Kedua, perhubungan yang positif. Ketiga, pengurusan diri. Keempat, proses membuat keputusan efektif. Dan yang terakhir, pencapaian potensi. Anak-anak murid boleh mendapatkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dengan cara yang pertama, berjumpa terus dengan guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa, iaitu Cikgu Zamli atau saya, Cikgu Rosila binti Ahmad. Yang kedua, melalui guru tingkatan ataupun guru mata pelajaran. Yang ketiga, melalui ahli kelab pembimbing rakan sebaya PRS. Yang keempat, mengadakan temu janji yang dipersetujui oleh kedua belah pihak. Dan yang kelima, temu janji melalui media sosial. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling ini penting meliputi keseluruhan aspek individu, iaitu berkaitan mental, emosi, kerohanian, fizikal dan sosial. Dalam kaunseling, prinsip kerahsiaan amat dititik beratkan. Dari segi etika profesional adalah menjadi tanggungjawab kaunselor memelihara kerahsiaan klien supaya hubungan baik yang telah dijalinkan tidak disia-siakan. Beberapa prinsip kerahsiaan kaunseling. Yang pertama, tanggungjawab kaunselor menjaga kerahsiaan kliennya bukan muktamad kerana ada situasi tertentu yang membolehkan kaunselor bertindak sebaliknya. Yang kedua, kerahsiaan dipelihara sekiranya tidak menggugat hak individu lain atau hak orang lain. Antara situasi-situasi pengecualian kerahsiaan, iaitu pertama, klien membahayakan diri ataupun orang lain. Yang kedua, jika klien sendiri meminta maklumat tentang dirinya didedahkan. Yang ketiga, mahkamah meminta maklumat didedahkan. Dan yang keempat, kaunselor mencurigai terdapatnya kes-kes yang melibatkan perundangan, contohnya penderaan kanak-kanak. Jom
Cikgu bawa anak-anak murid melihat suasana bilik kaunseling kita. Untuk pengetahuan anak-anak murid, bilik kaunseling kita berada di blok pentadbiran Aras 2 bersebelahan dengan pusat sumber. Inilah suasana bilik kaunseling kita. Di sini bilik kaunseling individu dan yang terakhir bilik kaunseling kelompok. Cantik kan bilik kaunseling kita? Bila dah buka sekolah nanti, jemputlah datang ke bilik kaunseling. Cikgu sentiasa menanti kehadiran anak-anak murid. Dari bilik kaunseling yang cantik inilah anak-anak murid akan sentiasa mencipta kenangan yang indah dan manis yang pastinya sukar dilupakan. Aktiviti unit bimbingan dan kaunseling yang menyeronokkan ini antaranya adalah siri rawatan sambil belajar tingkatan 6, siri rawatan sambil belajar ke Unimas dan UiTM, siri rawatan sambil belajar ke Saintech, program Jom ke Sekolah, program mesra bersama PDRM, program bersama KKM, program bersama SKMM, program bersama Jabatan Mufti, dan yang terakhir program-program motivasi. Sebenarnya ada banyak lagi program lain yang tidak dapat cikgu tunjukkan di sini. Anak-anak murid, nanti kita akan melakukan aktiviti-aktiviti menyeronokkan ini bersama-sama apabila sekolah dibuka. Walaupun sekarang PDPR sebenarnya sangat mudah untuk anak-anak murid menghubungi cikgu hanya melalui media sosial. Antaranya ialah Instagram. 3 langkah mudah untuk follow kami di Instagram, iaitu yang pertama, buka Instagram anda. Yang kedua, buat carian kata SMK_TAHO dan klik follow. Tahniah, anda kini adalah follower kami di Instagram. Yang kedua adalah Facebook. 3 langkah mudah like kami di page Facebook, iaitu dengan buka Facebook anda dan buat carian kata SMK Tun Abang Haji Openg dan klik like serta follow. Dan yang ketiga, Telegram. 3 langkah mudah like kami di channel Telegram, iaitu yang pertama perlu buka page Facebook. Yang kedua, cari post berkaitan dengan Telegram dan seterusnya klik pada pautan yang disediakan. Anak-anak murid yang ingin mendapatkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling boleh terus tag ataupun inbox kepada 3 saluran media sosial yang telah cikgu sebut tadi. Terima kasih anak-anak murid kerana telah menonton video cikgu ini. Semoga ia memberi manfaat dan info kepada anak-anak. Teruskan semangat juang anak-anak menuntut ilmu walaupun melalui PDPR. Dan cikgu yakin pengalaman ini pastinya suatu yang menyeronokkan. Sekian dulu dari cikgu. Salam sayang daripada kami semua dari Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK Tun Abang Haji Openg. Semoga kita berjumpa lagi. Kita jaga kita, stay safe, jaga diri baik-baik. Sekian, terima kasih.